Baik, program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi atau pemerkasa diumumkan oleh kerajaan dengan jumlah 20 bilion ringgit pada 17 Mac yang lalu, melibatkan suntikan fiskal baharu berjumlah 11 bilion ringgit. Menumpukan 20 inisiatif strategik dengan 4 fokus utama. Fokus pertama untuk mengawal penularan wabak melibatkan 3 inisiatif. Fokus kedua memacu pemulihan ekonomi melibatkan 6 inisiatif. Fokus ketiga untuk memperkukuh daya saing negara 5 inisiatif dan fokus keempat untuk memastikan agenda keterangkuman melibatkan 6 inisiatif. Keseluruhannya 20 inisiatif strategik yang mungkin tidak sempat untuk kita lihat satu persatu sepanjang perbincangan bicara naratif malam ini. Namun apa yang penting kita ingin melihat dari sudut pandang pakej pemerkasa ini, adakah ia benar-benar mampu untuk memperkasa rakyat dan paling penting bagaimana pemerkasa ini boleh menjadi senjata yang berkesan untuk memastikan rakyat menang dalam perang pandemik ketika ini. Baik, terima kasih kerana bersama kami dalam siaran langsung di TV1 dan juga saluran berita RTM. Saya Hazel Desmond mengemudi bicara naratif untuk 50 minit yang berikutnya. Kami mahu tawarkan sudut pandang dari mereka yang berada paling dekat dan juga terlibat dengan proses merangka dan juga memantau serta menyelaras segala dasar di peringkat Kementerian Kewangan. Saya perkenalkan Puan Zakiah Jaafar, Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Dasar Kementerian Kewangan Malaysia. Terima kasih Puan Zakiah bersama kami. Pastinya Puan Zakiah seorang teknokrat dengan lebih 28 tahun pengalaman dalam perkhidmatan awam dan ketika ini dipertanggungjawabkan untuk menyelaras di peringkat pengurusan tertinggi, memantau menyelaras dasar perbelanjaan dan juga pendapatan kerajaan. Saya pasti di peringkat yang membuat dasar seperti Puan Zakiah telah pun berusaha sebaik mungkin untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tercicir daripada pelbagai pakej yang diumumkan oleh kerajaan. Dalam konteks situasi semasa ketika ini, Puan Zakiah, apa yang rakyat perlu tahu dan juga fahami mengenai pemerkasa? Terima kasih Hazel kerana menyantuni kami. Sama-sama. Seperti yang Hazel telah nyatakan sebentar tadi, kita masih lagi berada dalam kancah peperangan wabak COVID-19 dan kita belum menang lagi. Jadi kita masih memerlukan senjata-senjata untuk menanganinya. Jadi tahun lepas kita telah membentangkan 4 pakej ransangan ekonomi, juga belanjawan 2021. Tetapi semasa kita bentangkan belanjawan 2021 pada Oktober, November tahun lepas, kita tidak sempat untuk mengambil kira impak PKP pada bulan Disember dan juga untuk tahun ini. Bermula Januari. Jadi itulah sebabnya pakej bantuan permai diperkenalkan pada bulan Januari dan minggu lepas program pemerkasa diperkenalkan untuk memastikan pandemik COVID-19 ini dapat ditangani sebaiknya dan impaknya kepada ekonomi ditangani seberapa baik. Ya. Jadi kita telah pun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah melancarkan program berkenaan dan maklumat mengenainya boleh didapati di laman sesawang belanjawan 2021 Kementerian Kewangan dan kita boleh buat carian pemerkasa di situ. Ya. Jadi kita cuba mempersenangkan pencarian maklumat dengan menggunakan lebih banyak visual dan juga mana-mana link langsung yang ada di situ, rakyat boleh mendapatkan maklumat seterusnya. Kerana bukan apa Puan Zakiah, kita juga bimbang dalam pelbagai inisiatif dan juga pengumuman yang dilakukan oleh kerajaan untuk menyampaikan bantuan kepada rakyat. Mungkin di pihak Puan Zakiah walaupun telah pun bertungkus lumus memastikan setiap inisiatif ini adalah yang terbaik untuk rakyat, tapi mungkin rakyat tidak tahu mengenai inisiatif ataupun kriteria kelayakan untuk menerima bantuan. Mungkin itu satu kebimbangan di pihak Puan Zakiah? Memang betul. Itu merupakan salah satu kebimbangan yang besar, terutamanya bagi mereka yang berada dalam sektor informal, yang tidak terdapat tidak berdaftar dalam mana-mana sistem pun. Jadi kita juga telah menjalankan beberapa penyiasatan ke atas isi rumah dan juga syarikat-syarikat dan usaha kecil, dan
dan kita dapati 30% daripada responden penyiasatan kita tidak tahu pun mereka mungkin layak kepada bantuan-bantuan ini. Jadi antara usaha-usaha kita ialah untuk meningkatkan program-program seperti ini, mewawarkan bantuan yang ada supaya rakyat mana yang memerlukan boleh mendapatkan bantuan. Juga mengenai kriteria mendapatkan bantuan juga, kali ini kita banyak menyenangkan lagi, seperti contohnya sebelum ini program iSinar di bawah KWSP, kita tidak mengenakan apa-apa lagi kriteria. Sesiapa penyimpan boleh mengeluarkan dari akaun satu bergantung kepada baki yang ada. Juga bagi beberapa penambahbaikan kita perkenalkan pendaftar-pendaftar di bawah bantuan tunai sebelum ini, mereka tidak perlu mendaftar lagi untuk dapatkan bantuan tunai yang baru diperkenalkan. Ya, dan semua maklumat itu boleh dilayari di pautan pemerkasa ataupun pergi saja ke laman sesawang Kementerian Kewangan. Kita tahu situasi ekonomi ketika ini masih mempunyai tahap ketidakpastian yang masih tinggi. Sudah tentu situasi yang kita hadapi bukan mudah untuk diselesaikan dan mungkin mengambil masa yang lama untuk dipulihkan, Puan Zakiah. Tapi kita lihat suntikan fiskal bernilai 11 bilion ringgit melalui pemerkasa ini, dilihat mungkin jumlahnya ada yang katakan terlalu sedikit untuk memungkinkan berlakunya perubahan yang besar dalam proses kita nak memulihkan ekonomi negara. Pandangan Puan Zakiah bagaimana? Betul, Hazel. Suntikan fiskal langsung bernilai 11 bilion ringgit, tetapi kalau kita campurkan dengan bantuan bukan fiskal, dia berjumlah 20 bilion ringgit. But as they say, size isn't everything. Mungkin elok agaknya saya letakkan konteks dahulu pada program pemulihan pemerkasa ini. Kaedah yang kita ambil kali ini untuk menangani krisis, dia berubah sikit kalau kita bandingkan di tahun lepas. So our approach evolved over time. Jadi semasa krisis bermula tahun lepas, masa itu kita belum memahami impak wabak berkenaan, jadi kita laksanakan PKP sepenuhnya dan hampir semua sektor yang tidak dibenarkan beroperasi. Jadi pada masa itu kita anggarkan kerugian ekonomi kita mencecah 2 bilion ringgit sehari. Oleh itu bantuan yang melibatkan peruntukan yang besar perlu disalurkan, merangkumi hampir semua golongan dan sektor-sektor. Jadi apabila kita memahami kesan wabak berkenaan, pendekatan kita turut berubah, iaitu daripada cara one size fits all kepada yang lebih bersasar. Jadi melalui PKP kali ini, apabila lebih banyak sektor dibenarkan untuk beroperasi, kerugian ekonomi kita anggarkan berjumlah 300 juta ringgit sehari. Jadi oleh itu bantuan yang sebelum ini diberikan secara meluas juga turut ditambah baik supaya menjadi lebih bersasar, dan dengan itu suntikan fiskal kita pun tidak perlulah sebesar yang lepas. Jadi memadai yang kita anggarkan sebanyak 11 bilion ringgit setakat ini. Baik, mungkin kalau kita nak lihat satu persatu 20 inisiatif di bawah pemerkasa ini mungkin banyak, tapi kita mungkin nak tumpukan selepas ini apa antara langkah-langkah yang mungkin baru dan juga berbeza berbanding dengan pakej-pakej yang pernah diumumkan oleh kerajaan sebelum ini. Tapi kita berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini. Kami dari Angkatan Tentera
Malaysia berbangga kerana dapat berbakti tanpa mengira penat lelah kepada seluruh rakyat Malaysia sepanjang pandemik COVID-19 melanda negara. Adalah menjadi tanggungjawab kami untuk menjaga keselamatan masyarakat dan tanah air yang dicintai. Ayo rakyat Malaysia bersama-sama kami berganding bahu menjadi barisan hadapan demi keselamatan diri, keluarga dan masyarakat dalam membentuk imuniti kelompok menerusi vaksinasi. Kita boleh menang melawan COVID-19 ini. Daftar untuk vaksinasi. Lindung diri, lindung semua. Sawit, nama yang cukup berharga. Minyak diperolehi, didagangkan ke dunia. Minyak sawit penuh nutrisi. Ketahanannya pasti di suhu tinggi. Kini tampil mampan berkualiti. Inilah sawit penuh keunggulan. Inilah sawit anugerah Tuhan. Ini Mat. Dia seorang pekerja yang baru. Sebagai seorang pekerja baru, Mat sepatutnya menunjukkan sifat integriti yang bagus. Tetapi akibat hasutan rakan sekerja, Mat kurang accountability. Salah tu. Mujolah ada pekerja lain yang sudi menegur si Mat ni. Macam ni baru betul. Kita seharusnya mengamalkan sifat integriti ini bukan sahaja ketika bekerja, malah di sepanjang kehidupan harian kita. Janganlah kita menjadi seorang pekerja yang suka melengah-lengahkan masa, berjalan ke sana ke sini ketika waktu kerja, kurang bersemangat ketika menjalankan tugas dan mengambil rasuah. Seharusnya, jadilah seorang pekerja yang bersemangat, jujur, amanah, mendepati masa, sentiasa berdaya saing dan sentiasa berfikiran positif. Tak kiralah pekerja swasta maupun kaki tangan awam, jadikan sifat integriti satu amalan. Mari bersama jadikan Malaysia dikenali kerana integritinya dan bukan rasuahnya. Bagi menggalakkan penyertaan anak muda bandar terlibat dalam projek-projek keusahawanan, program pemerkasaan ekonomi komuniti bandar atau PEKB akan diperluas dengan tambahan peruntukan sebanyak 10 juta ringgit menjadikan peruntukan keseluruhan tahun 2021 bagi program ini sebanyak 21 juta ringgit. Oleh itu, seramai 1,800 peserta akan mendapat manfaat dengan latihan keusahawanan dan peralatan yang akan dibekalkan secara percuma bagi mengikuti bidang dan kursus yang disertai. Baik, terima kasih kerana terus setia bersama kami di Bicara Naratif. Dengan kes jangkitan baharu COVID-19 yang masih berada dalam 4 angka, walaupun ada tren penurunan, namun ekonomi negara ketika ini masih memerlukan sokongan kerajaan bagi memastikan mereka yang terkesan akibat COVID-19 terus terbela. Untuk itu, Pemerkasa berfungsi sebagai pengantara dengan kerajaan kini bergerak daripada pelbagai bentuk perintah kawalan pergerakan PKP kepada pembukaan ekonomi dan seterusnya kepada usaha pemulihan ekonomi negara. Puan Zakiah, terima kasih masih lagi bersama kami di studio ketika ini. Kalau dilihatkan, kita nak guna kesempatan ini untuk memberi suluhan bagaimana langkah-langkah di bawah Pemerkasa ketika ini, apa yang berbeza dan baru berbanding dengan pakej sebelum ini. Terima kasih, Hiza. Seperti yang Hiza sebutkan tadi, program Pemerkasa ini mempunyai 20 inisiatif utama dan 70 langkah kesemuanya. Ada yang baru, ada juga yang lama. Just because it's old doesn't mean it's ineffective. Jadi mana-mana inisiatif yang masih berkesan, kita tambah baik seperti meluaskan skop atau menambah peruntukannya, ya. Jadi supaya lebih ramai lagi penerima bantuan. Jadi yang paling utamalah yang baru ialah program imunisasi nasional, yang mana peringkat pertamanya telah pun bermula pada bulan lepas, dan ini merupakan inisiatif yang sangat penting kerana dengan adanya tahap imuniti berkelompok
tumpuk yang tinggi, sebanyak 80% daripada penduduk, ekonomi boleh beroperasi dengan lebih meluas dan ada kemungkinan kita dibenarkan untuk merentas negeri semula, apatah lagi keluar negara. Oleh itu kita disarankan untuk berdaftar untuk mendapatkan vaksin percuma ini, dan peruntukan bagi program ini pun telah ditambah dari 3 hingga ke 5 bilion ringgit. Inisiatif kedua ialah tiada lagi pelaksanaan PKP menyeluruh. Dan selepas ini strategi menangani penularan wabak COVID-19 akan lebih bersasar mengikut lokasi berasaskan analisis data menggunakan teknologi terkini lah, big data analytics, artificial intelligence dan sebagainya. Dan selaras dengan pembukaan ekonomi, kita akan menguatkuasakan perundangan dengan lebih ketat lagi. Dan ini sebagai contohnya, memandangkan kluster banyak berlaku di tempat bekerja. Jadi kita adakan juga inisiatif Safe at Work untuk menggalakkan majikan menyediakan tempat-tempat kerja dan penginapan yang lebih kondusif. Tapi ini volunteer basis. Jadi dengan adanya langkah ini, pekerja kontak rapat dapat diasingkan daripada komuniti setempat dan pekerja-pekerja lain. Dan majikan akan diberi cukai pemotongan cukai tambahan untuk tujuan ini, dan juga untuk kos ujian pengesanan COVID-19 untuk menggalakkan lebih ramai lagi majikan menjaga kebajikan pekerja mereka. Itu antara yang utamalah, strategi utama dalam program pemerkasa ini untuk membolehkan ekonomi beroperasi dengan lebih lagi. Program pemerkasa ini juga antara lainnya untuk menggerakkan lagi ekonomi kita akan melaksanakan lagi banyak projek-projek kecil di seluruh negara, sebab kita tahu usahawan-usahawan dan syarikat kecil yang lebih terkesan. Jadi kita ada menambah peruntukan 2 kali ganda bagi projek berskala kecil dari 2.5 bilion kepada 5 bilion ringgit, dan ini khusus kepada kontraktor kelas G1 hingga G4 bagi pembaikan dan pembinaan infrastruktur dan fasiliti awam. Dia infrastruktur ini, pembinaan infrastruktur, dia mempunyai pengganda yang sangat tinggi kepada ekonomi. Jadi contohnya Puan Zakiah bagaimana? Contohnya jadi pembinaan katalah sekolah kita perlukan simen, kita perlu batu bata, kita perlu perabot dan berbagai-bagai lagi input kepada pembinaan sekolah. Jadi dia rantaian kehadapan dan kebelakang ekonominya sangat tinggi. Jadi itu sebabnya kita peruntukan yang besar kepada kontraktor kelas G1 ke G4 lah. Lebih inklusif sikit kita punya program pemulihan kita. Antara lain juga kita tahu usahawan-usahawan kecil masih lagi memerlukan bantuan, terutamanya melalui PKP. Jadi kita meningkatkan grant khas prihatin kita untuk perusahaan mikro dan PKS, dan kita bagi lagi RM1,000 bantuan one off untuk mereka memulakan semula perniagaan mereka, dan pemulihan ini akan dibukakan pada 1 hari bulan April bulan hadapan bagi mereka yang belum pernah menerima BPR sebelum ini. GKP sebelum ini. Dan kita juga ada tingkatkan kemudahan mikrokredit sebanyak RM500 juta melalui beberapa agensi seperti BSN, Tekun dan sebagainya. Dan saya ingin sarankan di sini usahawan Bumiputera, silalah mendapatkan bantuan-bantuan ini, sebab kalau kita tengok rekod penerima bantuan ini tidak begitu ramailah usahawan Bumiputera yang mendapatkan bantuan kerajaan ini. Saya rasa rugi. Saya nak tarik tumpuan Puan Zakiah apabila menyebut mengenai sambutan yang mungkin dilihat kurang, agak rendah di kalangan peniaga Bumiputera. Kalau kita lihat
apa faktor yang membawa kepada sambutan yang kurang menggalakkan daripada Usaha Bumi Putra ini? Kerana sebenarnya di luar sana ramai yang bimbang juga dengan proses agihan dan juga kriteria permohonan. Kebimbangan mereka itu ada rasionalnya, Puan Zakia, kerana contoh komuniti PKS yang tidak dapat menerima bantuan ini kerana kerenah birokrasi. Mungkin dari aspek pendaftaran di lembaga hasil dalam negeri yang diperlukan, dan kemudian dokumen dan juga sokongan penyata bank dan sebagainya, sehingga menyebabkan mereka mungkin mengalah di situ. Pandangan Puan Zakia. Ya, ada benarnya kenyataan Hazel itu. Pertama sekali, kita tidak perlu takut kepada lembaga hasil dalam negeri. Kerana kita gunakan sistem lembaga hasil dalam negeri kerana dialah merupakan dia mempunyai rekod kewangan yang terbaik di kalangan rakyat. Jadi bagi mereka, bagi usahawan-usahawan kecil ini, saya rasa mereka bukannya pun layak untuk membayar cukai, cuma hanya perlu mendaftar saja. Dan kita menggunakan sistem LHDN. Jadi kalau belum daftar, silakan daftar. Jadi kita juga menyenangkan terutamanya bagi mereka di dalam sektor informal yang kita tahu mungkin tidak ada penyata-penyata pendapatan yang rasmi, memadai dengan lesen daripada BP, pihak berkuasa tempatan untuk membuktikan mereka berniaga. Jadi di dalam di sebahagian daripada bantuan ini cukup memadai dengan adanya lesen perniagaan. Tidak perlu untuk mungkin ada penyata yang kita perlu sahkan, kita ada kekurangan ataupun kehilangan pekerjaan atau pengurangan dalam hasil perniagaan, itu saja. Jadi kita telah menyenangkan keperluan dokumen ini, dan kebanyakannya dokumen ini boleh di-upload di laman sesawang saja. Kerana tak perlu fizikal pun. Jadi banyak lagi yang telah memudahkan. Ini termasuklah juga kepada mereka yang mungkin hilang pekerjaan, dan kemudian baru nak berjinak-jinak dengan perniagaan, mungkin berniaga di pasar malam ataupun berniaga secara online dari rumah. Jadi mereka hanya perlu mengemukakan pendaftaran. Betul, boleh mendaftar dan juga lesen untuk berniaga. Ini dengan pihak berkuasa tempatan ataupun SSM atau bagaimana? Ada pelbagai terpulang kepada jenis perniagaan. Okey. Baik, ada juga inisiatif di bawah Pemberkasa ini yang di mana majikan yang menawarkan pekerjaan jangka pendek kepada mereka yang berdaftar dengan perkeso. Mereka akan menerima RM200 bagi setiap pekerja yang ditempatkan. Saya tertarik kerana kenapa RM200 ini diberikan kepada pekerja gig. Kerana pekerja gig ini sebenarnya mereka tidak ada majikan tetap, tetapi kenapa RM200 itu disalurkan kepada majikan bukan kepada pekerja gig? Ini sebenarnya lebih kepada berupa insentif kepada majikan untuk mengambil pekerja. Dan juga untuk retain pekerja sedia ada. Jadi mereka dibayar RM200 bagi setiap pekerja dalam sektor gig ini. Dia bila kita kita faham juga pekerja-pekerja sektor gig ini yang kalau dia mungkin tidak menerima banyak kelebihan atau benefits, jadi elok kalau merekanya berdaftar dan mendapatkan pekerjaan di majikan sedemikian supaya mereka dapat menerima lebih banyak kelebihan seperti insurans dan sebagainya. Jadi itulah insentif kita kepada majikan untuk mengambil pekerja-pekerja dalam sektor gig ini dan memastikan mereka terus bekerja, betul. Jadi juga kita tahu sektor pelancongan dan peruncitan masih lagi terjejas disebabkan PKP. Jadi kita ada juga bantuan-bantuan tambahan. Contohnya industri pelancongan, kita ada lanjutkan pengecualian cukai, pelancongan dan perkhidmatan, kita melanjutkan galakan cukai lain-lain dan penangguhan pembayaran cukai bagi industri terpilih. Juga geran bantuan khas RM3,000
RM10,000 one off kepada lebih 5,000 agensi pelancongan yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan. Juga RM600 bantuan tunai one off kepada 4,000 tuan rumah dan pengusaha program homestay kerana orang-orang tidak boleh bercuti. Juga kita lanjutkan diskaun bil elektrik 10%. Ini adalah untuk pengendali hotel dan syarikat-syarikat di dalam sektor pelancongan. Itu antaranya lah bantuan kepada sektor yang masih lagi terjejas. Dan ketika ini pun pergerakan rentas negeri di antara negeri yang PKP yang tidak terlibat dalam zon merah sudah pun dibenarkan. Puan Zakiah melihat apa mungkin maklum balas dari pemain industri sendiri? Kita masih lagi meneruskan bantuan kepada industri masih lagi menerima banyak pandangan dan juga feedback lah, maklum balas daripada. Jadi kita bantuan ini dia not written in stone. Jadi kita masih lagi boleh lagi membuat penambahbaikan sehinggalah belanjawan 2022 kelak. Jadi kita tengok keadaan ekonomi, bagaimana dia perkembangannya, dan kita tambah baiklah mana yang boleh. Juga bergantung kepada ruang fiskal yang ada lah. Baik. Kalau boleh juga saya sentuh mengenai inisiatif di mana kerajaan menambah baik subsidi kepada RM300 khusus untuk isi rumah yang mempunyai anak bersekolah untuk membeli telefon pintar dan juga peranti baharu. Di luar sana mungkin saya terdengar juga mengenai maklum balas di mana harga-harga telefon pintar atau peranti baharu ini ada yang meningkat kerana peniaga mengambil kesempatan kerana permintaan yang tinggi di kalangan ibu bapa, dan apabila ada berita mengenai pemberian subsidi maka harga peranti pun mungkin ada mengalami peningkatan. Bagaimana kawalan penguatkuasaan ini dilakukan, Puan? Itu adalah satu realiti. Jadi kita yang eloknya pemantauan lah yang lebih rapi. Perlu diadakan untuk memastikan perkara ini tidak berlaku. Terutamanya dalam suasana kita krisis sebegini. Eloknya maklum balas ini daripada rakyat terus dihantar kepada kementerian supaya tindakan-tindakan boleh diambil. Sepatutnya kita telah pun menyarankan kepada syarikat telekomunikasi supaya berpada-pada dalam memberikan perkhidmatan pada harga yang berpatutan. Kalau kita lihat golongan miskin kurang berkemampuan yang tinggal di bandar, kerajaan akan menyediakan peruntukan RM100 juta bagi program bantuan barangan dapur melalui inisiatif pembelian tanpa tunai. Dan kalau menurut teks ucapan Perdana Menteri, ini akan memanfaatkan 300,000 isi rumah miskin di bandar-bandar utama di seluruh negara untuk membolehkan mereka membeli barangan makanan asas. Mekanisme pemberian bantuan ini nanti bagaimana? Ini akan diperincikan tidak lama lagi, tapi kita andaikan kita gunakan contohnya sama ada kad pintar Touch and Go ataupun IC kita. Kita pergi kepada mana-mana kedai yang dikenal pasti dan kita tahu kita ada dia punya amount maksimanya yang boleh dibelanjakan untuk barang-barang perlu saja. Kita tidak mahulah bantuan ini dibelanjakan kepada perkara yang tidak meningkatkan kesejahteraan keluarga. Jadi sebaiknya dia akan terhad kepada barang-barang keperluan. Jadi mekanisme mereka yang layak menerima ini juga melalui mereka yang B40? Ya, betul. Dia itulah golongan sasar yang kita tujukan setakat ini. Baik, terima kasih Puan Zakiah untuk perkongsian itu. Lepas ini kita nak melihat bagaimana kesan pakej-pakej rancangan ini. Kita nak lihat juga sudut pandang dari kedudukan kewangan negara. Semua ini kita berehat seketika, kembali selepas ini.
Baik, jika anda perhatikan, anda akan dapat kenal pasti bahawa semua penyakit yang divaksinasi adalah merupakan penyakit berjangkit yang mana ia disebabkan oleh virus yang boleh menyebabkan komplikasi penyakit yang berat seperti lumpuh, kanser, malah kematian. Saya ada soalan. Kenapa semua orang perlu divaksinkan? Mengapa tidak orang berisiko saja? Okey, baik. Ia sebenarnya untuk melindungi golongan yang rentan, iaitu golongan yang mudah dijangkiti penyakit disebabkan oleh sistem dan juga fungsi tubuh yang tidak kuat seperti kanak-kanak, orang tua, pesakit kanser dan sebagainya. Ada soalan lain? Kalau saya sudah divaksinasi, apakah masih akan terkena penyakit ini? Okey, dia macam ni. Vaksin ni sebenarnya ia tidak menghentikan anda daripada dijangkiti sebarang virus atau kuman. Tetapi ia boleh mengurangkan kesan buruk daripada terjadi. Jadi, marilah sama-sama kita jauhi kontroversi dan kurangkan andaian teori. Rujuklah kepada pakar perubatan anda untuk makluman vaksinasi dengan lebih lanjut. Kerajaan akan menyediakan dana 30 juta ringgit untuk membantu mereka beralih ke pasaran dalam talian. Sebagai tambahan, BSN juga akan menyediakan sejumlah 50 juta ringgit bagi skim pembiayaan mikro pemerkasa NITA untuk memberi galakan usaha wanita menceburi bidang perniagaan. Selain itu, peruntukan sebanyak 10 juta ringgit dalam bentuk dana padanan 70% bagi usahawan wanita dan wanita yang bekerja sendiri turut disediakan di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri Perkeso. Baik, bicara naratif, masih lagi memperkatakan mengenai pemerkasa yang merupakan program tambahan pemulihan ekonomi terkini kerajaan selepas melaksanakan 5 pakej rancangan bernilai lebih 600 bilion ringgit. Ini termasuk belanjawan 2021 yang diumumkan tahun lalu, dan untuk itu penting untuk kita lihat kesannya kepada kedudukan ekonomi negara ketika ini, kerana dalam bahasa mudah, jika ada perbelanjaan perlu ada pendapatan ataupun hasil kerajaan untuk menampung perbelanjaan itu. Untuk itu, Puan Zakiah, saya nak tanya mengenai 1.3 bilion ringgit yang dikecualikan daripada pungutan cukai, tetapi akan ada pula suntikan fiskal 11 bilion ringgit untuk program pemerkasa yang baru diumumkan ini. Bagaimana kerajaan akan membiayai program ini? Bagaimana kesan pembiayaan ini terhadap defisit fiskal dan pertumbuhan KDNK negara tahun ini?
Ya, tahun lepas defisit fiskal kerajaan mencecah 6.2% kepada KDNK. Jadi suntikan fiskal berjumlah 11 bilion bawah program pemerkasa ini bersama dengan di bawah program PERMAI juga keduanya akan dijangka akan meningkatkan defisit fiskal kerajaan kepada 6% kepada KDNK tahun ini. Okay. Dan ini ialah lebih tinggi daripada 5.4% yang kita sasarkan dalam belanjawan 2021. Jadi kalau kita ambil kira kedua-dua program pemerkasa dan pakej bantuan PERMAI, kita jangkakan hutang keseluruhan kerajaan Persekutuan akan mencecah 62% kepada itu melebihi ceiling. Belum lagi. Okay. Kepada KDNK pada penghujung tahun ini. Okay. Tapi yang lebih penting, kadar hutang statutory kerajaan yang akan dijangka mencecah hanya 58.5% kepada KDNK pada hujung tahun ini, iaitu kurang dari had maksima di bawah perundangan sebanyak 60% kepada KDNK. Jadi had hutang 60% itu hanya merujuk kepada hutang statutory kerajaan. Dia mengambil kira dia ada definisi yang berlainan. Okay. Jadi hutang statutory itulah di bawah perundangan yang perlu kita akur jadi ujung tahun ini kita anggarkan kita tidak melepasilah had maksima itu Okay. Tapi pentingnya walaupun kita hutang kita telah meningkat kita masih mampu membayar hutang. Jadi itulah sebabnya amat penting untuk kerajaan untuk meneruskan pelaburan dan bantuan kepada sektor dan rakyat bagi menentukan momentum pertumbuhan berterusan So we need to get on to the virtuous circle so that the economy can be jump started lah. Okay. Tapi namun kerajaan committed untuk mengurangkan defisit fiskal kita kepada 4 atau ke 5% kepada KDNK dalam jangka masa sederhana. Jadi kita sedang menjalankan beberapa kajian untuk melihat bagaimana kita meluaskan asas hasil kita, menambah baik sistem pencukaian kita, mengkaji semua insentif cukai yang diberikan untuk mengoptimalkan sumber hasil kita lah. Yeah. Dan ini bukanlah masanya untuk memperkenalkan sebarang cukai baru sebab kita tahu ekonomi masih terkesan, rakyat masih lagi melalui impak wabak ini. Jadi kita akan menunggu sehingga ekonomi pulih sepenuhnya jika inginlah memperkenalkan mana dasar dan strategi pencukaian yang baru. Jangan risau mengenai perkara itu. Baik, kalau saya memerlukan pencerahan di situ di mana kerajaan ketika ini ada ruang fiskal tambahan? Kalau kita ikutkan kita paling pentingnya kita di atas landasan mengurangkan defisit. Jadi kalau tahun lepas defisit fiskal kita adalah 6.2, tahun ini kita committed untuk mengekalkan defisit tidak melebihilah 6.2 sebab kita tahu pada kadar 6% mungkin masih lagi tinggi sebab ekonomi masih memerlukan rangsangan untuk menentukan pemulihan yang sepenuhnya. Tetapi dalam masa jangka sederhana kita ada strategi fiskal kita sendiri untuk mengurangkan defisit ini kepada 4 ke 5% lah dalam masa 2-3 tahun. Antara strategi fiskal itu? Jadi kita melihat hasil-hasil sumber baru. Kita tengok memperbaiki sistem pencukaian sedia ada. Kita juga melihat insentif cukai kita mungkin yang separuhnya tidak lagi optimal. Kita banyak sebenarnya bagi insentif kepada pelbagai golongan. Jadi kita tengah mengkaji semula lah. Dan adakah ketika ini kerajaan mempunyai fleksibiliti tambahan untuk meminjam jika sokongan lanjut diperlukan selepas ini? Ya, jadi setakat ini kita
belum lagi lah melihat keperluan untuk menambah tahap keberhutangan kita ya. Okey. Tetapi kita anggarkan tahun ini kita akan mencecah 58.5% hutang statutory kita. Jadi kita ada lagi 1.5%. Tax works out lebih kurang 1.5 bilion lagi ringgit. Okey. Ruang fiskal. Jadi kita tak menjangkalah kita akan mencecah had maksima hutang kita. Pentingnya kalau ekonomi kita dapat dibuka semula, pertumbuhan ekonomi kita mencecah lebih kurang dalam sasaran antara 6 hingga 7% kita anggarkan ya. InsyaAllah kita dapat mengurangkan kadar keberhutangan kita. Kadar pertumbuhan ekonomi kita masih lagi dalam kaji semula. Bank Negara Malaysia akan mengumumkan sasaran jangkaan pertumbuhan untuk tahun ini dalam laporan tahunan mereka hujung bulan ini. Saya nak bangkitkan juga Puan Zakir mengenai tinjauan ekonomi 2021 kalau dilihat mengenai penurunan agensi penarafan Fitch. Ya. Jadi agensi Fitch ni dia sangat aktif tahun lepas. Mereka telah menurunkan penarafan kredit bagi berpuluh-puluh negara. Jadi kita pun tidak berkecuali ya. Agensi Moody's dan Standard & Poor's mereka mengekalkan penarafan kredit mereka kepada Malaysia. Yang pentingnya asas ekonomi kita masih kukuh kerana krisis ini bukan disebabkan oleh ketidakkeseimbangan ekonomi dalam negeri. Seperti krisis-krisis yang lepas ya. Ia berpunca lebih kepada respon kita terhadap wabak COVID-19 itu sendiri ya, dengan penutupan ekonomi. Jadi rekod kita menangani wabak ini amat baik ya, antara yang terbaik di dunia. Kadar pemulihan kita sangat tinggi, lebih kurang 9 daripada 10 pesakit COVID-19 pulih, dan kadar kematian kita juga rendah, lebih kurang 10.4% ya. Jadi sekiranya kita dapat mengawal penularan wabak ini, kita dapat menentukan imuniti berkelompok yang tinggi, kita dapat membuka semula ekonomi dan nescaya ekonomi kita akan pulih semula ya. Itulah sebabnya pentingnya kita tumpukan kepada pemulihan ekonomi kita pada jangka masa pendek ini. Jadi saya rasa kalau misalnya ekonomi kita boleh dibuka semula, rekod pertumbuhan kita kembali kepada landasan pertumbuhan yang disasarkan, insya-Allah kita punya penarafan kredit kita akan pulih semula. Dan kelebihan pemerkasa pula dari segi sumbangannya dalam melancarkan aliran tunai di dalam ekonomi ketika ini bagaimana? Kerana angka-angka ini cukup besar, tetapi jika kesannya tidak dirasai di akar umbi, itu pun tidak memberi apa-apa makna. Kita tidak mahu gah dengan angka-angka, tetapi kesan sebenar kepada rakyat tidak dirasai. Dari segi sumbangan dalam aliran tunai di dalam ekonomi bagaimana? Jadi kalau kita tengok strategi ataupun inisiatif yang ada dalam pemerkasa itu, dia sebenarnya untuk pertama sebagai suntikan terus ke dalam ekonomi. Jadi dia boleh jadikan sumber pertumbuhan ekonomi. Kedua, dia juga menyokong apa yang kita katakan enablers of growth ya, pemboleh pertumbuhan itu sendiri ya. Itu membolehkan contohnya ya, mengurangkan jurang digital ya, meningkatkan otomasi, meningkatkan pelaburan, memperbaiki ekosistem ekspor dan pelaburan. Jadi juga kita tidak ketinggalannya golongan rakyat dan sektor yang masih terjejas. Jadi kita ada bantuan untuk menampung mereka melalui tempoh PKP ini dan juga pemulihan. Jadi bila kita gabungkan semua sekali, jadi dalam jangka masa pendek kita harapkan mereka boleh ya menampung ekonomi dan juga
menyumbang pada pertumbuhan ekonomi. Dan ini adalah sebagai penyambung kepada peringkat yang terakhir dalam strategi 6R kita. Itu 6R ialah reform, reformasi. Jadi dalam peringkat itu, dalam peringkat ke-6 ini yang terakhir, itu adalah inisiatif-inisiatif jangka pendek dan panjang yang akan dilaksanakan insya-Allah di bawah rancangan Malaysia ke-12 kelak. Jadi mungkin ada bayangan apa antara inisiatif lain yang akan dibawa dalam peringkat terakhir pemulihan ekonomi ini? Rancangan Malaysia ke-12 merupakan peringkat yang pertama untuk memperoperasikan dasar kemakmuran negara yang membawa kita ke tahun 2030. Jadi dalam di bawah rancangan Malaysia ke-12 itu dimensi ekonomi, dimensi keterangkuman dan kelestarian akan diberi kepentingan yang lebih kurang sama untuk menentukan pertumbuhan kita di masa akan datang dia lebih mampan dari berbagai sudut Jadi dengan kekerapan pengumuman pakej rangsangan ekonomi oleh kerajaan sejak 12 bulan yang lalu, persoalannya ketika ini, adakah kita sudah ataupun boleh menang dalam perang pandemik ini? Itu semua bergantung kepada diri kita sendiri, kepada setiap rakyat sendiri. Kalau masing-masing menyokong dengan mengikuti SOP, berdaftarlah untuk mendapatkan vaksin dan juga meneruskan aktiviti ekonomi sebaik yang mungkin, insya-Allah kita boleh menang dalam pandemik COVID-19 ini. Ini semua bergantung kepada kita sebenarnya, Hazel. Dia tidaklah sukar. Sesiapa yang belum lagi menerima vaksin, patuhilah SOP, patuhilah penjarakan sosial supaya kita dapat memberhentikan penularan wabak COVID-19. Dan kita juga menjangkakan capaian imuniti kelompok daripada suku pertama 2022 diawalkan kepada Disember 2021, dan sekiranya ini berjalan seperti yang dirancang, maka proses pembukaan ekonomi boleh berjalan dengan lebih lancar dan lebih meyakinkan dalam separuh kedua tahun 2021 ini. Apa mungkin harapan sebagai penutup perkongsian malam ini? Itulah harapan kita sebenarnya, Hazel. Dengan adanya pakej pemerkasa ini, dia memberi maklumat dan juga harapan kepada kesemua golongan rakyat, kepada sektor untuk membuat perancangan dan bersedia di tahap what we call it exit keluar daripada kancah krisis ini. Jadi itulah yang kita harapkan supaya semua rakyat bersedia menghadapi tahap yang lebih baik supaya ekonomi kita kembali dan kembali kepada norma baru. Baik, terima kasih Puan Zakiah Jaafar, Timbalan Ketua Setiausaha Pembendaraan Dasar dari Kementerian Kewangan Malaysia. Semoga naratif yang dikongsikan itu sepanjang kita bersiaran 50 minit yang lalu boleh memberi manfaat dan juga pencerahan kepada penonton bicara naratif malam ini. Baik, apapun, segera mendaftar sebagai penerima vaksin melalui aplikasi MySejahtera. Jika anda belum berbuat demikian, pastikan mungkin boleh periksalah ahli-ahli keluarga terdekat supaya semuanya sudah pun berdaftar untuk menerima vaksin dalam program imunisasi kebangsaan COVID-19. Kerana lebih cepat kita mendaftar, maka lebih cepatlah kita dapat menikmati kembali kehidupan normal di bawah norma baharu. Baik, lindung diri, lindung semua. Salam sejahtera, selamat malam, salam hormat. Saya Hazel Desmond. Kita jumpa lagi.